Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amr dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Maridullahu bihi khaira yufaqih fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Amran bin Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ketua Standard, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tengah hari ini 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersamaan 20 Oktober 2020, kita sama-sama panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu Zuhur berjemaah yang diimamkan oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim dan dibantu oleh Tuan Bilal kita, Tuan Muazzin kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrir bin Ramli. Terima kasih ucapkan kepada kedua-dua sahabat kita Al-Fadhil Ustaz ini yang membantu mengimarahkan solat fardu Zuhur berjemaah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, pada setiap hari Selasa, ya, selepas main Zuhur berjemaah, kita teruskan kuliah Zuhur kita, ya, membincangkan, ya, isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun, dikarang, ya, oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami hafizur rahimahullah ta'ala, ya, yang mana diterjemahkan, ya, untuk kemudahan kita mempelajari ilmu-ilmu fardu ain, ya. Dan kitab ni ringkas saja, ya, dia tidak panjang, ringkas saja. Tulisannya mudah untuk difahami, ya, diterjemahkan pun mudah, dan kita kupas pun agak mudah setakat ni, alhamdulillah. Maka, ya, kita menyambung perbincangan kitab Safinatun Najah ini pada fasal yang seterusnya, iaitu fasal yang ke-19, ya, muka surat 41 dan 42, tajuknya pembahagian najis, ya. Faslun An-najasatu thalathun. Najis ini ada 3, ya, ada 3 bahagian. An-najasat daripada perkataan najis, najasat,
najasat. Najis itu ada 3, thalathun, 3 jenis, 3 kategori, 3 kumpulan, 3 bahagian. Yang pertamanya mughalladhah. Mughalladhah. Yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Mughalladhah najis berat, mukhaffafah najis ringan, mutawassithah najis sederhana. Maksudnya berat pun tidak, ringan pun tidak, dia najis yang di tengah-tengah. Maka al-mughalladhah, kata penarang kitab ini menulis, al-mughalladhah najis berat ialah najasatul kalbi wal khinziri, najis yang daripada anjing dan babi. Wa far'i ahadhima, dan keturunan salah satu daripadanya. Maksud dia koklah ada kacukan antara anjing dan juga babi ini dengan mana-mana haiwan, maka haiwan itu juga dikira sebagai najis mughalladhah. Tu. Contohnya kucing, anjing, kucing, akhir zaman ni jadi kawan baik. Kalau dulu-dulu orang kata macam Ismail Wala Raja kata pada anak-anaknya 3 orang ni, kamu ni bila kecil macam anjing dan kucing, tak pernah baik, asyik bergaduh, nak mati bapak pun bergaduh lagi. Bapak nak sakit kuat nak mati ni, bergaduh lagi. Depan bapak ni bergaduh, lama tumbang. Abdul Wahib, sampai Abdul Wahab tak sebut. Tapi rupanya ada sebab, ada sebab dia. Apa ada tu cerita lain. Ceritanya tentang najis tadi. Maknanya apabila haiwan itu dikacukkan dengan anjing ataupun babi, maka haiwan itu juga, katalah kucing anjing ni, dapat satu haiwan kacukkan kucing dengan anjing, nak panggil apa? Kucing. Kucing campur anjing menjadi kucing pun dikira najis mughalladhah. Ataupun anjing ni bersetubuh dengan lembu, contoh, dapat anak, lembu tu beranak, cek rupanya bapaknya anjing, maknya lembu. Boleh tak makan anak lembu tu? Lujing nama dia, lembu campur lemjing. Lembu campur anjing. Boleh makan tak? Halal tak makan? Tak halal. Haram dimakan sebab ada campuran, dikira najis mughalladhah. Lemjing kita pegang, ini mughalladhah lah. Benda najis mughalladhah tu adalah kaedah dia, tapi dia dah jadi najis mughalladhah. Kalau anjing, kucing, anjing, babi, dia jadi najis mughalladhah. Dan apa-apa yang berkacuk dengan salah satunya disebut dalam kitab ni. Itu yang pertama. Wal mukhaffafatu, dan najis yang ringan ialah baulus sabil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Air kencing kanak-kanak lelaki, bayi lelaki yang tidak makan selain daripada susu ibunya. Ghairul laban ni selain susu ibu dia. Susu ibu dia, bukan susu formula, bukan susu Dumex, Dugro dan yang wa ikhwanuha wa ikhwanuhum. Dalam bahasa Arab kan, siapa belajar bahasa Arab tahulah, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Itulah bahasa dia kan. Dumex, Dugro, Lactogen, wa akhawatuhum. Kan, Dumex, Dugro, Lactogen dan kawan-kawan sewaktu dengannya. Kalau susu ni dibagi tak masuk, masuk dalam ghairil al-laban, tak masuk. Al-laban di sini maknanya susu ibu
ibu dia. Atau susu ibu susuan dia. Tu kalau ibu susuan tak kira dah Ustaz, kira masuklah al-laban tu. Ibu kandung dia atau ibu susuan dia, penting susu manusia. Bukan susu selain manusia. Walaupun susu itu diberi secara artificial. Boleh faham tuan? Artificial. Maksudnya mak dia kerja, mak dia perah-perah, prek, masuk dalam botol, letak dalam teh ais. Balik bagi isap pakai botol. Kira tak dalam al-laban? Kira juga, pasal susu mak dia. Bukan susu lain daripada manusia. Macam susu lain saya cerita tadi lah. Lactogen ke, Dugro ke, Dumex ke, apa lagi? Apa lagi saya pernah lupa dah. Anak dah besar-besar dah, panjang dah lupa dah. Dulu ingat. Semua try, semua beli Dan kali ni Dumex, Dugro, apa lagi? Ingat kepala tu. Harga pun ingat. Tak payah tanya rumah dah berapa ke, tak payah. Nak hafal. Sebab kita yang beli, bukan rumah kita beli, kita beli. Bang, susu nak habis bang, kata. Kita pergi kedai beli. Hafal, tak payah tanya-tanya dah. Susu apa nak beli yang? Tak payah. Tahu dah susu apa pakai. Pergi beli sendiri. Kita yang beli, bukan rumah kita yang beli. Macam itulah. Baik. Ghairul laban. Air anak kencing, air kencing kanak-kanak lelaki, bayi lelaki yang tidak makan selain susu ibunya ataupun susu ibu susuannya. Walam yablughil haulain, dan usianya belum mencecah 2 tahun. Kalau dia dah 2,5 tahun, 2 tahun 2 minggu, tak masuk. Dia kira mutawassithah juga. Walaupun dah 2 tahun dah, 2 tahun 2 minggu, tak masuk. Dia dah lebih. Setahun 11 bulan 3 minggu, boleh lah. Belum lagi haulain, dia belum masuk lagi 2 tahun. Dalam lingkungan, tapi belum lagi. Setahun 11 bulan 3 minggu. Dalam polis cukup particular benda ni. Saya ustaz dah kerja 30 tahun 6 bulan 25 hari. 25 hari pun kira ustaz, dalam buku saya ada tulis catat. Sampai saya pencet, ni hari saya kerja. Masya-Allah. Tang ni saya mahu tabik spring. Perkhidmatan tuan-tuan perempuan sebagai pegawai anggota polis, saya tabik spring. Boleh ingat tu. Nasib baik tak catat berapa jam berapa saat. Kalau sampai tahun tu hebat tu kali ni, hebat. Tapi takat yang saya tengok, tahun, bulan, hari catat. Sekian tahun, sekian bulan, sekian hari ni ustaz saya masuk lapor diri ni, saya pencen ni. Saya pencen hari jadi saya. Ni. Ini tempoh ustaz. Tak habis spring. Tu kita tu lah. 2 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Dahsyat tu. Tu boleh kira haulain. Walam yablughil haulain. Dia belum lagi 2 tahun. Walaupun nak masuk 2 tahun dah, tapi belum cukup 2 tahun. Boleh dikatakan air kencing itu al-mukhaffafah. Nabi sekengan. Dengan syarat yang pertama tadi disebut, lam yata'am ghairul laban. Dia makan hanya susu ibunya atau susu ibu susuannya. Ustaz, kalau susu manusia diformulakan jadi susu tin macam mana Ustaz? Ada yang tanya, mungkin kau ada yang tanya. Teknologi kan? Ada syarikat pula cerdik pula, dia susu manusia tu dijadikan formula jadi susu tepung. Tapi ni susu manusia. Macam mana Ustaz? Boleh kira ni al-laban. Bagi makan, jual kat kedai tu, susu manusia. Bukan susu formulakan susu lembu, susu manusia ni. Kan? Perempuan dia bagi hormon, boleh keluar susu, puah. Dia perah di kilang jadikan susu formula. Jadi tin. Tulis situ. Human milk. Human formula milk.
Macam kalau bagi susu macam ni, macam mana? Kira masuk tak dalam al-laban ni? Yang itu kena tanya Jabatan Mufti. Cubalah tanya. Kok Ustaz Zuddin pergi masjid surau ke Datin Malam Mufti Datuk Zamri Hashim mengajar ke, cuba tanya. Datuk, saya nak tanya satu soalan tu. Katakanlah nanti ada satu syarikat dia buat susu formula manusia, susu manusia formula. Maknanya perempuan pergi ke kilang, dia ambil lah perempuan mana-mana ke apa ke, bagi hormon boleh keluar susu, pera-pera kilang jadikan formula susu tin, tepung. Ni susu manusia ke susu lembu ni. Apakah kalau dibagi susu daripada itu, kalau dibagi pada anak-anak yang lelaki yang usia bawah 2 tahun, adakah dikira dan kencing anak lelaki itu najis muka papa atau tidak? Jap. Eka sikit soalan. Saya pun tak pernah jumpa Datuk Mufti Malam Mufti depan-depan. Kalau jumpa saya tanya. Tuan-tuan kalau jumpa di masjid ke, di surau ke, di ngajar, cuba tanya. Macam bagilah satu soalan yang jadi dia tak apa nanti minggu depan, bulan depan kuliah saya jawab. Baru syok. Pernah tak tuan-tuan fikir susu manusia diformulakan? Saya pun baru ni terfikir. Baru ni tak buka ni tak terfikir. Macam mungkinkah satu masa nanti manusia susu badan manusia perempuan ni ramai-ramai dibagi hormon, yang kahwin ke yang belum kahwin hormon boleh keluar susu, dikilangkan jadi susu formula untuk budak-budak makan. Agak-agak macam mana tu? Cuba fikir. Ibu yang bekerja beli susu tu nak bagi makan anak ni, cukup syarat 5 kali kenyang minum susu daripada formula, susu manusia di formula tu. Adakah dikira satu tadi tentang najis kan? Adakah perempuan itu automatik jadi susu ibu susuan kepada bayi tu? Jam. Dan 2 soalan. Kan? Pasal syarat nak jadi seseorang perempuan itu jadi ibu susuan kepada seseorang bayi ialah hendaklah bila dia menyusu tu 5 kali kenyang. Kan? Dan budak tu berusia bawah 2 tahun. Macam kena fikir. Kan? Ataupun kalau Ustaz Fawaz Fazil masuk TV ke, dia buka talian, cuba tanya soalan tu pada dia. Ustaz Fawaz ni dia mahir bab fatwa. Tanya macam mana, dia boleh on the spot dia boleh jawab kan. Ustaz Fazil yang dalam TV kan, Astro tu, dia boleh jawab soalan-soalan on the spot pasal dia ahli fatwa. Saya pun tak buka tu, tak terfikir soalan ni kan tuan kan? Betul tak? Adakah mungkin satu masa nanti kan susu manusia itu dijadikan susu formula, susu tin, jual di kedai-kedai syarikat, perempuan ramai bagi hormon keluar. Lepas tu dibayar pula. Akak-akak buat duit kalau macam tu, betul tak? Kan? Kan? Wallahualam, ni kita mencambahkan minda tadi. Tapi jelas kat sini, air kencing kanak lelaki yang tidak berusia bawah 2 tahun yang tidak makan sesuatu melainkan susu ibunya atau susu ibu susuannya, ataupun bolehlah kita lewaskan lagi susu manusia, jadi najis dia itu, air kencing itu adalah mukhaffafah. Dan lelaki sabi, bayi lelaki tuan, bukan bayi perempuan. Bayi perempuan tak masuk. Bayi lelaki as-sabi. Kalau bayi perempuan tetap sama dikira dalam kategori ketiga wal mutawassitah sairun najasat, iaitu najis yang lain. Tai cecak ke, tai kita ke, masuk semua kali lah. Tai lembu, tai kambing, kan? Semua najis yang lain itu dikira sebagai mutawassitah. Jadi yang mughallazah jelas,
anjing, babi, anjing ataupun kacukan kedua daripada salah satu daripada keduanya ataupun dua-dua combine sekali. Sekali tu datang gila pula orang pergi kacukkan babi dengan anjing. Jadi babi ni dia lebih power sebab dia ada jin anjing, dia garang. Contoh kan, datang pula gila manusia akhir zaman, pergi kacuk babi dengan anjing, contoh. Lagi power, memang out terus lah kan. Yang disebut wafar ihadihima, kacukkan salah satu keduanya. Maksudnya ada haiwan tertentu yang mungkin mengawan dengan salah satu daripada dua ni, dapat anak. Anak tu pun kira najis mughalazah juga. Itu maksud dia. Itu yang mughalazah tadi. Mukhaffafah telah huraikan tadi, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berusia bawah 2 tahun yang tidak makan sesuatu melainkan susu ibunya atau susu ibu susuannya atau susu manusia. Susu manusia tu kita dah cambahkan tadi kan. Mana tahu tuan, tak hari ni besok, tak besok lusa. Kaji-kaji pula, kanak-kanak yang ni bebas daripada COVID-19. Contoh berebut perempuan pergi daftar nama untuk nak perah susu, kena bayar. Sekali perah RM100, 10 kali perah RM1,000. Tak payah kerja lain nama perempuan, kerja itu ke. Syarikat buat susu formula bayar. Betul sedih kan? Kalau isteri kita nak pergi macam, saya pun nak pergi bang, sekali perah 100, sekali 10 kali perah 1,000. Saya income ni bang, macam ini ada tersangkut hukum pula. Kalau suami izinkan, kalau suami tak izinkan tak boleh. Kan? Itu cerita lain lah. Tapi nak cerita yang tadi tu. Jadi yang ketiganya mutawassithah, iaitu najis yang selain daripada kedua-dua kategori yang disebutkan tadi. Jadi itu dia pembahagian najis dalam fasal yang ke-19 ni. Ke-19 ni insya-Allah pada kuliah kita yang seterusnya kita akan bincangkan tentang cara menyucikan najis-najis yang kita bincang tadi dalam fasal yang ke-20. InsyaAllah kita akan bincangkan bagaimana nak menyucikan najis, mughalazah ni macam mana, kalau kena dekat badan kita, kena dekat pakaian kita, kena dekat tempat, kena dekat rumah kita dan sebagainya, macam mana mughalazah. Mukhaffafah pun macam mana, mutawassithah macam mana. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah pada kuliah yang seterusnya dalam fasal yang ke-20 insya-Allah, surat 42. Jadi itulah dia sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada tengah hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita bersama, dan sekiranya ada kekurangan, kesilapan di mana-mana, saya mohon ampun dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang wallahu a'lam bishawab. Aku qala zatu azim li wa lakum wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.